Subhanallah, sahabat-sahabat di FB minta maaf ya. Menunggu sekejap kan. Sahabat-sahabat di IG, saya mohon maaf banyak-banyak. Sahabat-sahabat di IG. Sebenarnya dah on, dah letak depan ni. Dah letak je depan ni, subhanallah. Cuma tadi encik suami terlupa untuk tekan. Jadi kami tak sedar. Jadi sahabat-sahabat di IG, kita dah mula sebelum pukul 7. Kita dah mula dengan Al-Fatihah, dah mula dengan 10 ayat awal supaya Al-Kahfi dan juga 10 ayat surah Al-Kahfi, 10 akhir dan juga dengan Asmaul Husna. Jadi mohon maaf dan kita baru nak mula. Okey, insya-Allah pagi ni untuk kuliah kitab Riyadhus Salihin ni kita akan mula terlebih dahulu membacakan satu hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Kita akan baca satu hadis daripada kitab Riyadhus Salihin kita ni mengikut silibus kita lah hari yang keberapa. Dan selesai kita membacakan tentang kitab tentang hadis, salah satu hadis yang kita akan sambung pengajian hari ini, kita akan pergi kepada sambungan perkongsian semalam. Perkongsian semalam tuan-puan sekalian berkenaan dengan sihir dan juga penyakit ain. Jadi insya-Allah hari ini kita akan berkongsi Ruqyah Jibril, yang mana ini di antara rawatan yang Rasulullah lalui ketika disihir, iaitu datangnya malaikat Jibril meruqyah Nabi SAW. Dan semalam, kalau siapa yang baru ikuti pagi ini, anda kena tengok kuliah semalam. Subhanallah, yang mana ada dua kaedah bila diuji dengan sihir ataupun diuji dengan penyakit ain. Yang pertama menggunakan kaedah ruqyah, kan, rawatan yang bersumberkan daripada sumber syarak. Sumber syarak yang paling utama Al-Quranul Karim. Yang kedua iaitu daripada hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga tuan-puan sekalian, daripada doa-doa ataupun zikir-zikir. Jadi barulah pergi yang kedua, bila diuji dengan sakit sihir ataupun ain dan sebagainya, penyakit-penyakit yang tidak dilihat dengan gangguan jin, syaitan dan sebagainya, kan. Yang ketiga yang ketiga itulah zikir dan sebagainya. Jadi insya-Allah hujung nanti selepas kita dah baca hadis ni, sebab kita kena sambung tuan-puan sekalian, kita Riyadhus Salihin kita kena sambung pengajian. Jadi insya-Allah di hujung nanti kita akan berkongsi doa ruqyah malaikat Jibril, kelebihan Al-Mu'awwizatain, fadilat dua surah, kan, Al-Mu'awwizatain, yang mana ada hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan dua surah perlindungan. Surah apa? Al-Falaq dan juga An-Nas. Masya-Allah. Kemudian insya-Allah kita akan berkongsi dan saya akan tulis doa yang khusus untuk perlindungan daripada penyakit-penyakit tu. Itu semua daripada dalil-dalil syarak yang sahih tuan-puan sekalian. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pengajian kitab Riyadhus Salihin kita ini siri yang keberapa ya? Hari ini siri yang keberapa kitab Riyadhus Salihin kita? Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada siapa yang tahu tak hari ini siri yang keberapa? Masya-Allah, siri yang keberapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya semua yang hadir. Siti Salbia, Farhana Hana, Maryam Saleh, Fairuzm, Rosmi Ghazi, Julie, Mami Chris, Emma Adi. Ya, sahabat-sahabat di FB saya tak nampak. Saya harap tolong jangan buat pin komen jangan buat, sebab saya tak nak baca komen di FB kalau tak, sebab dia terhalang tu. Ada Hasiah, ada Murnimat Isa, subhanallah. Okey, Nur Azlinda, Syafina. Hari ni siri ke berapa? Ustaz? 55, confirm. Okey, alhamdulillah hari ini adalah siri yang ke-55 pengajian kitab Riyadhus Salihin kita. Siapa yang baru hadir, anda boleh tengok pada siri yang pertama insya-Allah. Okey, hari ini kita akan menyambung pengajian kita membacakan hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18, mai kejap Abi. Hadis yang ke-18 kitab Riyadhus Salihin dalam bab sabar, dan ia merupakan hadis yang ke-42 dalam kitab Riyadhus Salihin.
Okey, kita dah bab yang ketiga. Bab yang pertama, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Bab yang kedua, kita masuk kepada bab taubat, dan bab ketiga bab sabar. Memang panjang bab sabar ni. Sekarang kita dah pun sampai kepada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 dalam bab sabar, boleh buat catatan ya. Dan ia adalah hadis yang ke-42 dalam turutan kitab Riyadhus Salihin. Betul, siapa yang Ustazah kita dok sampai lagi. Oh, kenapa? Sahabat-sahabat ada yang beli kitab lepas tu belum sampai Mohon maaf banyak-banyak. Yang tu saya mohon unit buku tolong jawab segera. Ada yang komen ni buku tak sampai lagi ke? Dia orang mungkin dah order dengan kita tapi belum dapat. Kalau dalam kitab hijau ni tuan-puan sekalian, masya-Allah. Kalau dalam kitab hijau ni hadis yang ia muka surat 67. Betul. Muka surat 67. Muka surat 67. Okey, saya baca matan hadis. Kalau anda sempat ikut di rumah, ikut. Tapi sebab hadisnya agak panjang, saya tak tulis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma kana yawmu Hunainin athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Fa'atal Aqra' bin Habis 100 minal ibil wa a'ta Uyainah bin Hisni misla dhalika. Wa a'ta nasan min ashrafil arabi wa atharahum yawmaidhin fil qismah. Faqala rajulun wallahi inna hazihi qismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Summa qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Summa qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthara min hadha fasabar. Faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Sahabat-sahabat, mari kita lihat apakah pengertian daripada hadis sahih ini. Artinya, bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, moga Allah redha ke atasnya, bahawa beliau berkata, tatkala berlaku hari perang Hunain, tatkala berlakunya peperangan Hunain dan ia selesai dengan kemenangan orang Islam. Perang Hunain ni berlaku selepas Fathu Mekah, sahabat-sahabat sekalian. Antara perang yang sebenarnya perang yang glamour, tapi tak ramai yang tahu apa yang berlaku dalam peperangan Hunain. Nanti kita akan cerita sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya setelah selesai perang Hunain, kemudian Rasulullah ia menang dalam perang Hunain, tuan-puan sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutamakan beberapa orang tertentu dalam pembagian harta ghanimah atau rampasan perang. Dapat banyak harta rampasan perang dan Nabi ada melebihkan manusia tertentu. Baginda memberi kepada Al-Aqra' bin Habis, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Aqra' bin Habis, 100 ekor unta. Nabi bagi 100 ekor unta. Daripada mana dapat unta ni? Daripada perang tu kan, peperangan ni, perjalanan tu menaiki unta, kuda dan sebagainya. Baginda memberi kepada Uyainah bin His seumpama itu juga. Maksudnya dua orang yang dapat 100 ekor unta, Al-Aqra' bin Habis dan juga Uyainah bin His seumpama itu juga. Baginda juga memberi kepada beberapa orang bangsawan Arab dan mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembahagian. Balik ni daripada perang, Nabi bagi kepada Al-Aqra', Uyainah 100 ekor unta. Lepas tu Nabi juga memberi kepada beberapa orang bangsawan Arab. Kan, bangsawan Arab, orang-orang dah besar ni, dan mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembahagian. Lantas seorang lelaki berkata, ada orang tak puas hati tuan-puan sekalian bila tengok Nabi melebihkan beberapa orang.
sampai 100 ekor unta dan ada yang lebihkan pembesar. Jadi perkara ini jadi tak puas hati kepada beberapa orang. Lantas seorang lelaki berkata, sesungguhnya ini satu pembahagian yang dilakukan dengan tidak adil. Dia kata ini pembahagian yang tidak dilakukan dengan adil. Ini tak adil, dia kata. Dia cakap pada siapa? Dia cakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bertujuan untuk mencari redha Allah. Berani tuan-puan sekalian. Siapa? Salah seorang lelaki bila tengok Nabi SAW beri pembahagian harta rampasan perang begitu, terus dia kata ini pembahagian yang tidak adil. Dan ini dibuat bukan kerana nak cari redha Allah. Soalnya sebaliknya lah. Oh, ni nak cari redha manusia ni. Kan? Sebab bagi lebih ni kepada Aqra', bagi lebih pada Uyainah. Lepas tu bagi lebih kepada pembesar pula. Kan? Bagi lebih kepada bangsawan-bangsawan. Ini bukan nak cari redha Allah ni. Kan? Soalnya mengatakan ini nak cari redha manusia ni. Allahu Akbar. Ini siapa yang dikatakan begini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dituduh demikian. Masya Allah. Aku pun berkata, subhanallah, aku pun berkata, iaitu ada orang lain yang mendengar. Demi Allah, aku pasti akan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni, dia dengar ada seorang lelaki yang kata begitu pada Rasulullah. Ini tak adil. Apa pembagian Rasul buat tak adil. Dan ini bukan nak cari redha Allah. Subhanallah. Kemudian Ibnu Mas'ud pun berkata, aku pasti akan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun datang kepada baginda dan memberitahu baginda apa yang dikatakan oleh lelaki itu. Wajah baginda pun berubah kerana sangat marah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, Nabi pun manusia biasa seperti kita. Ada perasaan marah, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan cemburu. Subhanallah. Perasaan yang sama, tak ada beza. Walaupun Nabi Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul. Ahsanun Nabiyyin, Ahsanul Khaliqin, Ahsanun Nas. Sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik makhluk Allah Nabi Muhammad SAW. Kan seindah-indah. Bahkan Rasulullah SAW hatinya telah dibasuh sebanyak 2 kali kan. Ketika kecil, ketika berada di rumah Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah berlaku dah peristiwa pembelahan dada. Kan dibersihkan dada Rasulullah, dimasukkan hikmah. Kemudian ketika peristiwa Isra' Mi'raj juga berlaku sekali lagi pembelahan dada. Dan kita tahu qarin Nabi SAW, hadis yang kita bacakan semalam, telah diislamkan Allah. Yang menyuruh kepada kebaikan saja. Qarin tu di kalangan jin tu sejak lahir qarin Nabi, dia bukan menyuruh kepada keburukan. Pun begitu Rasulullah juga ada sifat marah. Masya Allah. Apatah lagi kita tuan-puan sekalian. Ya Allah, hari-hari sudah pasti, saya tak pasti. Mungkin kalau yang duduk seorang-seorang kat rumah, dia tak ada sebab untuk marah lah. Dia duduk seorang-seorang kat rumah ataupun dengan pasangan dia, mungkin dia tak ada sebab untuk marah. Kalau dia buka FB ke apa, mungkin ada sebab jugalah dia nak marah. Tapi kalau dengan anak-anak kecil ni, banyaknya lah sebab nak marah tu. Kan, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Samalah di tempat kerja, berurusan dengan orang ramai. Kita sangat terdedah untuk sukar untuk mengawal marah tu. Nantilah kita share macam mana kan. Cuma marah Rasulullah adalah bertempat. Marah Rasulullah diberi pahala. Dan kita akan tengok daripada hadis ini bagaimana Rasulullah menguruskan perasaan marahnya. Bahkan tuan-puan sekalian, marah ni memang fitrah. Tak ada siapa yang kata, Ustazah ada tip tak nak buang rasa marah. Tak ada tip. Dan memang tak boleh buang sifat marah tu, tak boleh buang. Kalau dia kata dia tak pernah marah, itu bukan manusia, itu malaikat. Tuan-puan sekalian, itu malaikat. Sebab fitrah marah ini fitrah yang Allah ciptakan bersama ciptaan manusia. Marah hanya boleh diurus, bukan boleh dibuang. Tak boleh dicampak, tak boleh tak ada. Bahkan marah ini ada tingkatannya, tuan-puan sekalian. Dalam satu hadis, hadis Nabi ataupun kalam ulama yang berkenaan dengan yang disebutkan, marah tu ada 4 kategori tu. Ada marah, cepat marah, cepat sejuk. Lambat marah, lambat sejuk. Itu yang paling teruk.
Sorry. Cepat marah, lambat sejuk. Itu yang paling teruk, tahap marah paling teruk. Dia cepat marah, tapi nak sejuk tu lama. Mudah cepat marah, nak sejuk tu lama. Ada pula yang lambat marah, cepat sejuk. Ini yang terbaik. Dia jangan-jangan marah. Susah dia nak marah. Lambat marah. Maksudnya, bukan mudah. Kalau benda yang betul-betul marah, baru dia marah. Tapi dia cepat sejuk. Masya Allah. Kemudian yang keempat pula, dia lambat marah, dia lambat sejuk. Tuan-puan sekalian. Jadi yang paling buruk, cepat marah, lambat sejuk. Yang paling baik, lambat marah, cepat sejuk. Nanti kita tulislah tu. Kalau siapa yang dah confuse. Confuse empat tu. Macam dekat-dekat je. Tak apa, nanti kita tengok. Saya tak ingat itu kalam ulama ataupun sumber daripada hadis. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Masya Allah, marah hanya boleh diurus. Bahkan marah ada ketikanya haram marah. Berdosa bila marah. Yang kedua, makruh marah. Yang ketiga, sunat marah. Sunat. Kalau marah dapat pahala. Yang keempat, wajib marah. Wajib marah. Yang keempat, wajib marah. Tak marah berdosa pula, tuan-puan sekalian. Saat Nabi dihina, tak marah. Okey, relax, senyum. Subhanallah. Tapi marah yang macam mana? Tulis, nasihat betul-betul, bagi teguran. Kalau tak nak dengar juga, buat report polis. Bukan pergi pukul sepak terajam, tak. Itu kata marah perlu diurus. Siapa yang ketika Nabi dihina, Islam dihina, keluarganya dihina, kan dengan hinaan yang tidak benar, kemudian dia tak marah, boleh jadi tak marah itu jadi dosa. Kemudian harus marah. Marah pun tak apa, tak marah pun tak apa. Macam itulah tuan-puan sekalian, hukum taklifi. Marah juga ada kait. Maksudnya dengan hukum taklifi boleh berubah-ubah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, anak ni memang perlu dididik dengan marah juga. Tapi marah yang bagaimana? Okey, sambung baca hadis ni sahabat-sahabat sekalian. Lantas seorang lelaki berkata kan, dia komplain Nabi SAW. Dia kata Nabi buat pembagian harta tidak adil. Dan Nabi buat pembagian harta bukan nak cari redha Allah. Bermaksud dia menuduh Nabi nak buat pembagian harta kerana Nabi lebihkan beberapa orang sampai 100 ekor unta seorang. Nabi lebihkan pembesar, Nabi lebihkan bangsawan. Dan dia tak puas hati, siap kata Nabi bukan nak kejar redha Allah. Maksudnya nak kejar redha manusia. Lantas seorang lelaki berkata, aku akan bagi tahu Rasulullah. Siapa? Ibnu Mas'ud. Kemudian bila sampai pada Rasulullah, bila diceritakan kepada Rasulullah apa yang dia dengar, wajah baginda pun berubah kerana sangat murka sehingga menjadi merah seperti pencelup berwarna merah. Sebab Nabi dikatakan kulit Nabi warna putih bersih. Jadi bila Nabi terlalu marah, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, muka Nabi bertukar merah macam pencelup berwarna merah. Tak boleh bayang tuan-puan sekalian. Kalau pencelup warna merah tu memang betul-betul merah lah. Kalau diberi bayangan, muka Nabi merah seperti tomato. Tomato tu tak berapa merah sangat. Ataupun seperti bunga ros, taklah merah sangat. Pink kan. Tapi ada bunga ros merah. Tapi Ibnu Mas'ud membayangkan betapa Nabi menahan marah ketika Nabi dengar tuduhan ke atas beliau daripada kalangan sahabat sendiri. Lalu muka Nabi berubah menjadi merah seperti pencelup berwarna merah. Tuan-puan sekalian. Merah dengan marah memang ada kaitan. Kalaulah kita cat bilik kita ni semua warna merah menyala, rasa panas. Ya, rasa panas. Warna mempengaruhi tuan-puan sekalian. Sebab itu kita kalau boleh kan elaklah warna-warna yang panas-panas ni tuan-puan sekalian. Merah ni tuan-puan sekalian memang ada kaitan dengan marah. Bila marah muka jadi panas dan jadi haba kepanasan. Sebab apa jadi panas? Apa jadi merah muka? Darah tu berkumpul, berselirat pergi ke muka. Itu yang jadi muka tu jadi merah tu, darah berkumpul kat kepala, darah pun merah. Gitu. Okey, subhanallah. Kemudian baginda SAW bersabda, siapakah lagi yang berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Masya Allah, Nabi sebut begitu. Sebab apa? Nabi dituduh tidak berlaku adil dalam pembahagian harta rampasan perang daripada perang Hunain. Dan Nabi dituduh melakukan pembahagian itu bukan sebab nak cari redha Allah. Bermaksud dituduh nak cari redha manusia. Lalu Nabi menjawab, subhanallah, siapakah lagi yang berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Ya Allah, Nabi kata, Nabi jawab, siapa lagi yang akan adil? Siapa lagi yang adil?
sekiranya Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil. Maksudnya Nabi nak sampaikan apa yang Nabi buat dalam pembagian harta perang Hunain itu adalah ilham daripada Allah. Ia sudah pasti perintah daripada Allah. Kerana segala tindakan Nabi SAW, segala apa yang Nabi lakukan, apa Nabi perkatakan adalah wahyu daripada Allah, panduan daripada Allah, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu barang siapa yang menuduh Nabi tidak adil, ia juga seumpama menuduh Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku adil. Masya-Allah. Seterusnya baginda bersabda. Ustaz jumpa tak pasal yang marah tu? Seterusnya baginda bersabda, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Oh ya Allah, ini hebatnya cara Rasul menguruskan marah. Ketika Rasulullah rasa nak marah, ada sebab nak marah tu, Nabi terus teringat tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Dalam kisah ini, Nabi menyebutkan tentang siapa? Tentang Nabi Musa AS. Nabi sebut, seterusnya baginda bersabda, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sesungguhnya dia pernah disakiti dengan apa yang lebih banyak dan lebih teruk daripada ini. Namun dia tetap bersabar. Aku pun berkata, sesungguhnya aku benar-benar tidak akan menyampaikan lagi kepada baginda sebarang kata-kata buruk yang diucapkan orang di belakang baginda selepas kali ini. Masya Allah. Banyak pengajaran daripada hadis ni, tuan-puan sekalian, kita boleh belajar. Masya Allah. Nabi SAW ketika mengawal marah, Nabi teringat tentang kisah Nabi terdahulu yang lebih berat ujian, yang lebih banyak sebab untuk marah dan lebih berat untuk marah, tetapi memilih untuk sabar. Nabi puji apa? Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sesungguhnya dia pernah disakiti dengan apa yang lebih berat, yang lebih teruk, yang lebih banyak daripada aku sedang disakiti sekarang. Namun dia tetap bersabar. Subhanallah. Maksud Nabi memilih sabar. Nabi tak perintahkan supaya panggil orang tu, Nabi marah ke dan sebagainya. Subhanallah, Nabi bagi hukuman dan sebagainya, tidak. Lalu aku pun berkata, siapa? Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku benar-benar tidak akan menyampaikan lagi kepada baginda sebarang kata-kata buruk yang diucapkan di belakang baginda selepas kali ini. Masya Allah, subhanallah. Daripada hadis ini, tuan-puan sekalian, kita boleh belajar. Bukan semua perkara kita perlu sampaikan, tuan-puan sekalian. Ada orang mengata kepada suami kita. Contohnya lah, kita ni pun nak jujur. Bang, saya nak cakap sikit. Orang yang awak belanja makan tu, dia pernah cakap buruk di belakang awak. Tak perlu, tuan-puan sekalian. Kalau tak ada kebaikan, tak ada apa-apa, tak perlu cakap. Suami pun, kalaulah adalah mak suami tu cakap sesuatu pasal isteri, tak perlu cakap, tuan-puan sekalian. Yang abang nak cakap sikit ni, abang nak cakap tujuannya supaya sayang berhati-hati. Hari tu kan sayang balik, sayang duduk dalam bilik banyak. Jadi mak tu kat dapur ada cakap buruk pasal sayang. Abang cakap ni sebab supaya beringatlah, jangan sampai. Tuan-puan sekalian, dia cerita detail lah pula apa yang mak tu cakap pada menantu perempuan ni. Agak-agak menantu perempuan ni dia positif ke jadi negatif, tuan-puan sekalian. Mungkin suami kata, be positif, okay, be positif. Mungkin jadi negatif lah, tuan-puan sekalian. Sampai hati mak cakap macam tu, orang duduk dalam bilik bukan saja-saja gini, tak nak balik dari rumah abang. Padahal memang ada salahnya isteri tu. Cumanya nak sebut, tuan-puan sekalian, betapislah kita kalau nak menyampaikan berita. Sahabat Nabi ni pun serik. Dia kata, selepas itu aku benar-benar tidak akan menyampaikan lagi apa-apa kata buruk, caci, nista yang di belakang Nabi SAW. Masya Allah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, tetapi kenapa Allah izinkan perkara ini berlaku di kalangan para sahabat? Bila seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud, kita tahu orang yang soleh. Dia dengar sesuatu perkara yang buruk di belakang Rasulullah, bercakap tentang Rasulullah, dia kata, aku akan sampaikan kepada Nabi. Kalau kita fikir Ibnu Mas'ud ni menyampaikan, ataupun istilahnya an-namimah, pengandu domba. Tetapi apa yang Ibnu Mas'ud sampaikan ini bukanlah pengandu domba. Bukan kita boleh kata Ibnu Mas'ud ni adu domba. Oh, nak suruh Nabi benci orang tu, Ibnu Mas'ud pergi sampaikan. Tidak. Allah izinkan perkara ini berlaku untuk kita dapat banyak manfaat ataupun pengajaran daripada peristiwa ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Sehingga kan Nabi memberi kita penjelasan. Tidak ada yang lebih adil melainkan Allah dan Rasulnya. Dan sebenarnya dalam perang Hunain ni, tuan-puan sekalian, ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW.
Di sebalik kata tak adil itu tersingkap kebijaksanaan Nabi. Kenapa Nabi bagi lebih kepada Aqra, Nabi lebih kepada Uyainah sampai 100 ekor, dan Nabi bagi lebih kepada pembesar, Nabi bagi lebih kepada orang-orang yang ada kedudukan. Kenapa? Di situlah para ulama kaji, kenapa pembagian harta rampasan perang Nabi bagi lebih kepada mereka-mereka ini. Masya Allah. Sebab itu bila sebut istilah adil, tuan-puan sekalian, adil itu berbeza. Kalau kita nak bagi adil, contohnya seorang suami, ada isteri 4. Apa maksud adil, tuan-puan sekalian? Adakah kena bagi sama jumlah 1000? Sedangkan contohnya isteri pertama ada 8 orang, isteri yang keempat baru seorang anak. Adakah adil kalau bagi sama rata 1000 semua? Tidak adil, tuan-puan sekalian. Adil membawa maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Sama juga tuan-puan sekalian, wajib kita berlaku adil. Contoh bila anak kita bergaduh. Sebab itu tuan-puan sekalian, di sana ada hadis Nabi SAW. Mengadili 2 orang yang bergaduh, yang bertengkar, yang bertelaga itu, Nabi kata sedekah, tuan-puan sekalian. Sedekah. Dapat pahala sedekah. Kita duduk kat rumah ni kan, anak saya 7 orang pun selalu bergaduh. Bukan tak bergaduh, nama pun budak-budak. Tapi ibu bapa tolong bersikap adil. Jangan asyik bergaduh abang dengan adik, mesti abang je yang salah. Yang dicubit, yang dimarah, tu kenapa tu? Mengalah je lah. Padahalnya ibu bapa ni yang malas nak mengadili. Akhirnya si adik rasa sentiasa betul dan apa yang dia buat tak pernah salah. Si abang boleh jadi rasa dendam kepada si adik kerana sebab adik dia kena marah dan dituduh sebagai cemburu, ira hati, tak nak mengalah dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya bagi contoh kecil. Saya bagi contoh yang selalu berlaku dalam rumah tangga. Berlaku di kalangan anak-anak. Saya kalau dengar anak-anak bergaduh, memang saya akan panggil, diadili, dihakimi, kena dengar. Umi nak tahu bergaduh pasal apa? Okey, yang pertama cakap. Yang ni cakap. Daripada cerita tu, kadang-kadang memang kita boleh tahu yang memang bukan kakak dengan abang yang salah, adik yang salah. Walaupun adik tu masih kecil tapi dia dah boleh berfikir, dia tahu benda yang dia buat salah. Lalu kita cakap elok-elok, sekarang minta maaf. Dan janji tak nak ulang lagi, minta maaf. Sekian kita sebut begitu. Kalau kakak abang salah pun sama kejadiannya. Kadang-kadang itu saya sendirilah mengadili itu dilihat oleh semua anak-anak yang lain. Kalau kita kata malukan anak-anak tu depan anak lain, tak. Saya adili supaya anak-anak lain belajar. Apa yang salah, apa yang betul, apa yang tak boleh dibuat. Masya Allah. Jika kesalahan itu besar, melibatkan dosa. Contoh mengejek. Saya sebut mengejek itu dosa. Sebab bila mengejek itu, ia menghina. Bila menghina, kalau melibatkan anggota badan, saya kata kamu telah buat dosa besar, iaitu menghina ciptaan Allah. Adakah kita menghina Allah? Jadi kalau menghina tu dosa besar. Apa-apa yang melibatkan dosa besar perlu dihukum dengan agak berat. Dan juga disusuli dengan permohonan maaf. Tetapi bukan dibuat dalam keadaan marah. Ini kita kadang tu tanpa sengaja tak berlaku adil dengan anak-anak. Apa yang kita buat? Semua kena cubit. Umi dah cakap. Kalau ada seorang nangis, semua kena. Nanti akan berlaku dendam dan terlampau marah pada seorang. Sebab engkau lah aku kena. Sebab engkau lah gini. Kau selalu gini. Tak boleh tuan-puan sekalian. Apa yang berlaku dalam rumah kita, terutamanya berkaitan anak, kadang-kadang puncanya disebabkan kita tidak berlaku adil terhadap anak. Anak ada yang rasa dia tak disayangi. Anak ada rasa saling membenci, saling bermusuh. Esok bila dia dah besar, tiba masa dia dah besar, dia dah boleh menjawab. Kan, subhanallah, dengan mak tu sakit, minta balik lah. Mak telefon lah anak kesayangan mak tu. Kenapa mak telefon saya? Ya Allah, dia boleh jawab macam tu tuan-puan sekalian. Mungkin kadang tu dia boleh cakap pada adik tu. Kau lah. Kau kan anak kesayangan mak. Aku ni daripada kecil lagi. Mak ni. Dia ungkit balik. Rupanya apa yang berlaku ketika kecil itu menjadi satu ingatan yang kekal. Sebab ia memberi bekas yang dalam. Ada yang kata, Ustazah macam mana? Saya memang selalu macam tu sebab saya malah nak layan. Saya macam berlaku je gaduh apa semua. Saya nak settle cepat. Jadi saya marah-marah. Saya rotan je semua. Saya kata seorang buat semua kena. Saya kata apa yang boleh dibuat, tuan-puan sekalian, minta maaf. Terangkan betul-betul dan akui pada anak-anak. Selama ini apa yang Umi buat salah. Umi sebenarnya tak boleh pukul semua. Jangan ulang apa yang Umi buat ni. Umi buat salah dan Umi dah belajar daripada kesilapan Umi tu. Umi minta maaf dan Umi takkan buat macam tu lagi. Maaf ya.
Bila kita minta maaf dan akui, benda tu akan delete. Delete tuan-puan sekalian. Kalau tak, benda tu akan selalu bermain dalam fikiran sampai ke besar. Saya pun melakukan banyak kesilapan dalam mendidik anak. Tetapi ia bukan jadi sebab untuk kita kekal dalam kesilapan dengan mempertahankan Umi lebih tahu. Kan? Umi yang melahirkan kamu. Umi tahu perangai ni macam mana ni. Umi boleh baca lah apa yang dalam hati tu. Kan? Umi yang mengandung melahirkan kamu. Gini. Tuan-puan sekalian, berhenti meletakkan hujah kita seolahnya kita sentiasa benar. Anak sentiasa berubah. Jangan disebabkan kita, anak berhenti untuk berubah. Disebabkan kita sedang membentuk anak yang derhaka. Na'udzubillah min zalik. Maaf ya, saya sebut pasal adil sebab hadis Nabi ni pasal adil. Dan saya teringat hadis Nabi yang sahih yang mana Nabi sebut, kamu mendamaikan dua orang yang bertelingkah, itu diberi pahala sedekah. Kalau hari ni, lepas ni, 10 kali anak kita bergaduh, Allah nak beri kita peluang 10 kali pahala sedekah. Dengar bergaduh, adili. Sebab itu bila kita dengar adik-beradik bergaduh ke apa, jangan dengar sebelah pihak. Siapa yang dengar sebelah pihak, dia tidak berlaku adil, dia berlaku zalim. Zalim itu satu dosa yang besar. Itu saya bagi contoh dan kaitkan relate ya, sebab hadis Nabi ni berkenaan dengan adil. Okey. Tuan-puan sekalian, sekarang kita nak pergi kepada takhrij hadis. Minta maaf ya, agak panjang sikit. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitab Bab Al-Khumus, kitab para Nabi sekian-sekian. Okey. Dalam hadis ini disebut tentang Hunain, iaitu ia satu lembah yang bernama Hunain. Sebab itu perang ini dinamakan perang Hunain. Perang Hunain sebab ia berlaku di lembah yang bernama Hunain. Sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dengan Taif, di belakang Arafah. Jarak di antara Hunain dengan Mekah ialah belasan batu, yakni antara 13 hingga 20 batu. Maksudnya dekat je dengan Mekah ni. Perang Hunain dia berlaku di lembah Hunain yang terletak antara Mekah dengan Taif, di belakang Arafah. Kita tahu Arafah di belakang Arafah. Dengan Mekah jaraknya lebih kurang dalam 13 hingga 20 batu sahaja. Okey, dalam hadis ini disebut perkataan nasan, iaitu beberapa orang manusia. Jadi siapakah manusia? Kenapa beberapa orang manusia ini dipilih oleh Rasulullah, diberikan harta ghanimah yang lebih? Kenapa diberi lebih? Kan sampai 100 ekor unta. Dan yang diberi lebih ni bukan orang miskin pun. Kan? Bukan orang susah pun. Contohnya bangsawan. Okey, kita tengok. Orang-orang, nasan orang-orang, yakni beberapa orang daripada golongan mu'alaf, iaitu yang nak dijinakkan hati mereka kepada Islam kerana baru memeluk Islam, dan daripada golongan at-tulaqa, serta pemimpin-pemimpin Arab, baginda memberi kepada mereka untuk menjinakkan hati mereka kepada Islam. Sebenarnya yang Nabi buat, kenapa Nabi lebihkan orang-orang tertentu dalam pembagian harta? Antaranya adalah mereka itu mu'alaf, nak dijinakkan hati supaya tetap teguh dengan Islam, dan sudah tentu ada sebab yang Allah ilhamkan kepada Nabi untuk beri lebih. Dan kepada para pembesar, kan, para pemimpin, para pemerintah, kenapa Nabi beri lebih? Untuk menjinakkan hati mereka. Kerana jika para pemimpin masuk Islam, tetap teguh dengan Islam, maka seluruh rakyat dia, seluruh pengikut-pengikutnya juga akan memeluk Islam. Memang begitu. Memang budaya Arab begitu. Dia ikut kepala tu. Kepala masuk Islam, ribu, puluh ribu, ratus ribu, semua masuk Islam. Dia, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama juga kalau kita tengok, kita panggil Tok Batin, kan, orang asli pun sama. Kalau Tok Batin masuk Islam, kebanyakan orang kampung pun akan masuk Islam. Sebab itu pegang kepala, pegang ketua akan masuk Islam. Okey, fil qismah, dalam pembagian ini, pembagian ghanimah harta rampasan perang kabilah Hawazain. Okey, Uyainah bin Hisnin, beliau salah seorang daripada golongan yang dijinakkan hati mereka kepada Islam. Beliau memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah dan turut menyertai perang Hunain dan perang Taif. Beliau telah murtad selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun akhirnya beliau kembali semula kepada Islam. Masya-Allah. Uyainah yang Nabi beri harta rampasan perang sampai 100 ekor unta ni, tuan-tuan sekalian, selepas Nabi wafat, dia keluar daripada Islam, murtad. Namun akhirnya dia kembali semula kepada Islam. Maksudnya ada sebab Nabi beri itu dan sebagainya, menjinak dan mengukuhkan hati. Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis, beliau digelar Al-Aqra' kerana kebotakan kepalanya dengan sebab penyakit tertentu. Beliau salah seorang daripada pemimpin kabilah Tamim. Beliau seorang yang mulia dan berkedudukan tinggi pada kedua-dua zaman jahiliyah dan Islam. Al-Aqra'.
Al-Aqra', bila digelar Al-Aqra' kerana botak kepala. Subhanallah sahabat-sahabat, zaman Rasulullah banyak bagi gelaran-gelaran. Dan itu tidak dilarang. Itu bukan ejek. Tuan-puan sekalian, itu bukan ejek. Kecuali jika dia tidak suka. Itu, kecuali dia tidak suka baru dikira ejek. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ada setengah orang, dia nak mengingati seseorang itu dengan gambaran fizikal dia. Kalau dia tanya, Siti tu suami dia tak sihat. Siti yang mana? Ada 3 orang Siti dekat pejabat. Siti yang gigi jongang tu. Contoh ya. Kalaulah Siti tu marah, digelar sebagai Siti jongang, tak bolehlah tuan-puan sekalian kita sebut benda yang orang tu tak suka. Tapi kalau Siti tu sendiri pun kata, saya lah Siti jongang. Maksudnya dia sendiri perkenalkan dan dia tak kisah pun orang sebab Siti ada 3 orang. Satu Siti yang orang ingat, okey Siti yang jongang tu. Ini saya bagi contoh saja. Tuan-puan sekalian faham ya? Laqab ataupun gelaran ini memang dibenarkan. Selagi mana ia tidak menghina dan ia tidak mendatangkan kemarahan kepada orang yang diberi gelaran. Sama juga botak, kan contohlah Akhi Fairuz tu kan. Saya sebut tu sebab dia selalu membawa isu-isu semasa kan kepada masyarakat. Ada orang tak ingat Akhi Fairuz yang mana? Yang botak tu. Oh, yang botak tu, yang gambar profil botak yang selalu keluar. Ya yang tu. Jadi dia pun tak marah. Memang Akhi Fairuz tu memang okey. Kalau kita pernah jumpa, kita pernah berhubung kan. Kita pernah jemput dia ni. Dia memang okey je dengan penampilan botak. Jadi ada sahabat Nabi diberi gelaran Al-Aqra'. Kalau kita tengok contohnya, ni Abu Hurairah. Maksud dia bapa kucing. Sebab dia suka kucing sangat. Sampai digelar bapa kucing. Subhanallah. Tapi kalau orang yang suka ayam, janganlah gelar bapa ayam ya. Tapi kalau maksud dia tu bukan ke arah yang buruk, tak apalah. Jangan. Tu bapa ayam takut salah faham kan. Bapa ayam, mak ayam, gitulah kan. Kalau macam tu ataupun siang, tengok lakab yang sesuai. Okey. Kemudian atharahum, baginda telah mengutamakan mereka, yakni memberi kepada mereka pemberian yang bernilai. Yauma izin, pada hari tersebut pada perang Hunain, qala rajulun, seorang lelaki telah berkata yang qala rajulun, tak disebut nama dalam hadis ini. Cuma hadis ini sebut ada seorang lelaki yang mengata, yang mengutuk, yang mengumpat Rasulullah dan mengata bahawa Rasulullah tidak adil dan Rasulullah buat semua ini bukan kerana redha Allah. Seorang lelaki itu sesungguhnya pagi ini tidak kurang adil. Ini lafaz riwayat Muslim, manakala lafaz riwayat Bukhari. Sekali lelaki ini bernama Zulkhuwaisirah. Dia dinisbahkan kepada golongan Ansar dengan sebab dia bersekutu dengan mereka atau dia dibebaskan oleh orang Ansar daripada penghambaan. Dia asalnya hamba, dibebaskan. Lalu wajah baginda berubah menjadi murka, menjadi merah kan. Lalu baginda murka sehingga aku dapat melihat kemurkaan, kemarahan Rasulullah itu pada wajahnya. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, antara pengajaran daripada hadis yang kita belajar, setiap Muslim mestilah memberi nasihat bagi Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tindakan berpaling, tidak melayan dan memaafkan kesalahan orang yang bersifat keji merupakan satu sunnah yang sudah lama diamalkan di kalangan para Nabi. Hadis ini menceritakan hikmah dan kebijaksanaan Nabi dan mewujudkan kesatuan hati serta keluasan sifat lemah lembut baginda. Rasul menjatuhi saudaranya di kalangan para Nabi sebagaimana firman Allah, fabihudahum muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka yang ada pada Rasul dan tersebut itu, maka kamu ikuti dan contohilah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, memang itu sunnah Nabi. Kalau siapa yang boleh bila sampai sesuatu perkara nak marah, dia abaikan. Bila ya Allah geramnya. Lepas tu macam mana ni Ustazah, nak macam mana? Tak apa, biar. Contoh kan. Ada je orang yang sampaikan pada saya, Ustazah nak sampaikan teruklah, dia kutuk Ustazah ni sampai panggil dengan khinzir, babi, sama kan, anjing, betina, macam-macam lah. Saya macam-macam lah kan. Subhanallah. Macam mana ni Ustazah? Nak jawab ke? Tak apa, biar. Bukan saya nak tunjuk saya bagus tuan-puan sekalian. Memang itulah yang mampu kita buat pun. Dan kita pun tak berani pun nak bergaduh panjang dengan orang. Okey, kita dengar ada jiran kutuk ke, dengar itu ke, kita jawab tak apa, biar, tak apa, serah kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah bulat-bulat. Serah pada Allah bulat-bulat. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah tahu kita tak buat apa yang dia kata tu.
Allah tahu apa niat dan tujuan kita, tapi dia kona-kona sampai dilihat teruk, sampai orang kutuk. Biar, kita serah terus kepada Allah. Dan ini adalah sunnah para Nabi. Siapa yang suka membiarkan kan kepada Allah, kan dia tak panjang-panjangkan, itu sunnah para Nabi. Okey, sekarang kita nak pergi ke whiteboard. Mohon maaf jadi terlebih masa, tapi saya kena tunaikan janji saya. Nak berkongsi tentang zikir, bukan ruqyah Jibril. Bagaimana ketika Nabi disihir, kemudian Malaikat Jibril yang datang ruqyah Nabi, ini namanya ruqyah Jibril. Saya, tuan-puan sekalian, pernah ada orang datang dekat galeri, dekat kedai, dia bawa isteri dia yang sakit. Dia bawa isteri dia yang sakit, tuan-puan sekalian. Isteri dia ni kan macam sakit, tak sihat. Lepas tu mak dia datang, suami dia datang. Lepas tu dia kata, Ustazah, tolong Ustazah, isteri saya memang dah lama tak sihat, isteri dia senyap, macam tak sihat. Datang daripada jauh, tak sihat daripada Johor. Yang si ibu ni nangis-nangis, Ustazah tolonglah. Saya kata, saya tak pandai berubat orang. Saya tak reti berubat orang. Saya kata, minta maaflah, saya bukan pandai. Dan saya tak kuat pun nak berubat orang. Tolonglah Ustazah buatlah apa-apa, bacalah apa-apa, mana tahu dengan izin Allah. Kami dah berubat kata-kata dah, isteri saya ni sakit, selalu pengsan, tak sedar. Kan tak boleh itu, tak boleh ni. Isteri senyap, senyum je. Kita boleh nampak memang sakit. Masya Allah. Lepas tu tuan-puan sekalian, saya ni kata sebab harapan orang dah depan mata, saya kata baiklah. Saya baca ruqyah Jibril ya. Nanti balik, saya kata suami selalu bacakan ruqyah Jibril. Baca Al-Mu'awwizatain, 2 surah Al-Mu'awwizatain ni. Kemudian adalah lagi ayat-ayat yang kita bagi. Saya kata, encik sebenarnya Allah sedang uji encik. Si ibu pula Allah sedang uji ibu. Suami isteri sedang diuji. Allah beri sakit kepada isteri ni, kepada anak ni, kepada isteri ni. Sebenarnya Allah tujukan memang betul kepada isteri ni sendiri yang sakit. Tetapi Allah sedang juga tuju kepada encik dan kepada makcik. Jadi dah banyak berubat kan? Banyak. Dia kata banyak dah habis pun, orang banyak puluh ribu dah habis rata dah pergi berubat. Sekarang ikhtiar berubat sendiri. Kan? Sebab ujiannya direct ni Allah bagi. Mungkin sama ni kita pergi berubat tu kenapa Allah tak izin lagi sembuh? Sebab kita lebih percaya kepada siapa? Kita lebih percaya kepada ustaz-ustaz. Kita sandarkan kepercayaan kepada perawat. Kita bukan sandarkan kepercayaan kepada Allah. Dan dengan izin Allah masa tu saya baca ruqyah Jibril. Saya baca ruqyah Jibril, Allahumma arqika. Kan? Adalah tu sambungan nanti. Subhanallah, sebab saya dah lama juga tak beramal. Saya hafal, saya pernah lancar sebab saya ruqyah diri saya sendiri. Jadi kita boleh tukar kepada diri sendiri. Subhanallah, saya pesan suami amalkan. Masa tu saya baca dalam 3 kali. Kan sebagaimana ruqyah Jibril, niat betul-betul, bukan nak riak, nak tunjuk, sebab saya tahu saya tak ada kemampuan, saya tak pandai pun nak ruqyah orang. Tapi dengan izin Allah, masa tu juga selepas dibaca berapa kali, 3 kali tak silap saya ruqyah Jibril, masa tu juga isteri ni dia mula muntah tapi sempat. Maksudnya saya dah minta sebelum tu standby dengan plastik. Encik ada tak masa tu? Encik tak ada. Standby dengan plastik. Lepas baca, isi tu muntah keluar muntah. Lepas tu isi tu macam lembek, macam tak larat, bagi minum air zam-zam. Air zam-zam tu pun saya bacakan selawat syifa, bacakan sikit-sikit, suruh dia minum. Saya kata tak sembuh habis tu, tak habis. Saya kata balik, encik selalu buat, encik baca dengan mengharap betul-betul. Tawakal betul-betul. Minta dengan Allah tanpa ragu-ragu, yakin. Subhanallah. Kita dah belajar semalam tuan-puan sekalian. Yang mana para ulama kata bila kita menggunakan ruqyah, baca doa, baca ayat Quran, baca zikir, apa-apa doa daripada Nabi dan sebagainya, kita tak boleh ada ragu-ragu sebab ia tidak berkesan. Jangan dalam niat mempersendakan dan sebagainya. Okay, sekarang kita akan pergi kepada whiteboard. Saya akan tulis ruqyah Jibril. Bagaimana bila kita nak ruqyah orang, cara baca macam mana. Tapi bila nak ruqyah diri sendiri, boleh ruqyah diri sendiri, kita akan tukar bacaan tu, dhamir tu kepada aku. Dengan nama Allah, Bismillahi arqiki. Dengan nama Allah, aku meruqyahku. Boleh ruqyah diri sendiri. Kalau nak ruqyah orang lain, Bismillahi arqika. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Jadi, tentang ruqyah Malaikat Jibril ini daripada riwayat yang sahih, tuan-puan sekalian. Hadis yang sahih. Jadi tak ragu-ragu nak beramal dengan ruqyah Jibril ni.
Hebatnya malaikat Jibril datang ruqyah Nabi bila Nabi disihir. Nanti kita cerita sikit. Okey, kita akan pergi ke whiteboard. Okey. Okey, kenapa Ustaz? Okey. Okey dah yang ni. Tu. Lepas tu ini kan nak tempat letak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini namanya ruqyah Jibril, malaikat Jibril yang ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruqyah ini. Encik yang ni sebab anak-anak dah main tu dia jadi ya Allah ni lagi langsung rasa. Okey, yang ni okey kot. Okey. Tak okey juga encik. Selalu si kecil dua orang tu Fatimah dengan Raihanah dia selalu main. Okey. Ini namanya ruqyah Jibril. Okey, ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril ya. Warna dia tak berapa hitam kan? Ruqyah Jibril. Okey, bahasa Melayunya Ruqyah Jibril. Okey. Saya nak buat dua. Sebelah sini dengan sebelah sini. Okey bang. Nak belakang dia. Saya nak belakang dia. Okey, syukran jazilan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahi arqika. Tuan-puan sekalian, jangan tunggu sihir ke apa ke, kalau rasa macam gangguan ke apa ke. Kan mungkin ada orang kata, saya tak ada sakit-sakit. Kita tak tahu tuan-puan sekalian, tapi kita kena belajar. Kan bila ada orang keliling kita sakit ke, ataupun sakit tapi tak tahu punca, bukan semuanya melibatkan sihir. Kadang-kadang gangguan jin syaitan saja. Tak ada orang sihir pun tapi gangguan. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika.
Saya nak tukar kepada domer. Encik faham ya? Domer saya. Min kulli syai'in, saya takut salah. Min kulli syai'in, min kulli syai'in yu'zika. Boleh nampak ya? Min kulli syai'in yu'zika. Min syarri kulli nafsin. Ini termasuk juga penyakit ain ni. Min syarri kulli nafsin. Min syarri kulli nafsin. Min syarri kulli nafsin aw ainin. Nanti kita akan tulis bagaimana nak ruqyah diri sendiri. Aw ainin hasidin. Aw ainin hasidin. Aw ainin hasidin. Allahu yashfika. Saya belajar ni pun masa saya sedang merawat. Bukan merawat, dirawat. Allah. Subhanallah. Betul lah. Allahu yashfika. Nanti kita pergi maksud tuan-puan sekalian. Allahu yashfika bismillahi arkika. Ini malaikat Jibril ni ruqyah Nabi ni. Bismillahi arkika. Okey. Muslimin, muslimat sekalian, tentang ruqyah Jibril ini yang kita kongsi ini daripada hadis riwayat Muslim. Kalau nak cari sumber hadisnya, hadis riwayat Muslim nombor 2186. Mungkin ada orang tak yakin sebab dia kata tak pernah dengar ni malaikat Jibril ruqyah ni. Macam pelik ni ilmu Ustazah share ni. Saya pun dapat ilmu daripada orang lain tuan-puan sekalian, bukan ilmu saya. Subhanallah. Lepas tu kita nyampaikan. Okey, kita tengok tuan-puan sekalian apa maksud dia. Allahu Akbar. Maksudnya sangat indah. Kita tengok bismillah, bismi dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah arkika. Aku ataupun saya. Kau nak lembutlah saya. Aku pun tak ada masalah. Okey. Saya arkika maksudnya saya meruqyahmu. Okey. Boleh tak encik tolong cari maksud ruqyah itu sendiri dari sudut bahasa. Bismillahi arkika, dengan nama Allah saya meruqyahmu. Min kulli syai'in, min daripada kulli segala, segala ataupun semua. Syai'in sesuatu, yu'zika yang ini ruqyah ni. Yang yu'zika ni juga mau bermaksud segala sesuatu yang mengganggumu ataupun yu'zika juga yang menyakitimu. Min syarri. Okey, kita ruqyah daripada apa? Saya meruqyahmu daripada semua, daripada segala sesuatu yang mengganggumu ataupun yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin. Daripada ruqyah daripada apa?
daripada kejahatan syar'i, kejahatan kulli nafsin, semua daripada kejahatan segala sesuatu, dan daripada kejahatan nafsin, semua penyakit ain, daripada keburukan penyakit ain yang timbul daripada pandangan mata dan dengki. Min syarri, dan kejahatan kulli nafsin, dan daripada kejahatan semua nafsin au ainin. Nafsin ni kita sebutkan ialah nafsu, jiwa, macam itulah. Hati kan, kita sebut hati, atau ainin, ni ainin, pandangan mata, yang kita sebut penyakit ain jugalah. Hasidin, yang melihat dengan ainin, pandangan mata hasad, pandangan mata yang hasad, yang dengki. Dengki ni didatang dengan perasaan benci juga ya sekali, atau pemarah ya. Maksudnya apa-apa perasaan itu. Allah yashfika, Allah yang yashfika, Allah yang menyembuhmu, yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Dari segi bahasa apa dia ruqyah, Ustaz? Rawatan, tu je. Cari je ruqyah dari sudut bahasa. Kita faham ruqyah tu semua ni, cuma nak tahu dari sudut, saya confuse dari sudut bahasa tu. Daripada tadi lagi, pada awal lagi kita dah sebut tim penyidikan. Allah yang menyembuhkanmu, Allah yashfika, bismillahi arqika, dengan nama Allah. Kita ulang lagi sekali, dengan nama Allah, arqika, aku meruqyahmu. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ya, maksud perkataan ruqyah tu apa? Rawatan, gitu je. Maksudnya dengan nama Allah aku merawatmu. Soalannya begitulah. Ruqyah dalam bahasa Arab. Dengan nama Allah aku merawatmu. Bukan kita yang merawat, tapi dengan nama Allah. Kita merawat itu dengan nama Allah. Jadi bila kita sebut tu bismillah, dengan nama Allah, membawa maksud dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Arqika, aku meruqyahmu, ataupun aku merawatmu. Min kulli syai'in yu'zika, daripada segala sesuatu yang menyakitimu. Yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, apa-apa, ini umum, daripada sesuatu yang menyakiti, yang mengganggu, zahir ke, batin ke, nampak ke, tak nampak ke. Min syarri kulli nafsin, daripada kejahatan semua jiwa ataupun hati, nafsin, nafsu, jiwa. Nafsin ni ialah jiwa manusia. Au ainin, ataupun pandangan mata, kan, penyakit ain, pandangan mata. Hasidin, yang dengki, yang benci, yang marah, yang hasad. Allah yashfika, Allah lah yang menyembuhkanmu. Bukan kita, tapi Allah. Allah yashfika. Bila kita gunakan zikir ataupun doa ruqyah Jibril ni, ya sebenarnya kita tidak menyandarkan kesembuhan itu pada kita. Allah yashfika, Allah lah yang menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu, ataupun aku merawatmu. Dia tak sama dengan yashfika. Yashfika menyembuhkanmu. Ruqyah maksudnya aku merawatmu. Maksudnya kita ni sedang merawat. Tuan Puan mungkin ada yang tanya, Ustazah, boleh tak orang biasa macam kami nak baca? Saya bukan orang alim, bukan orang soleh. Saya orang biasa, semayang pun kadang lambat, entahlah maksiat lagi ni. Kalau ada orang sakit saya baca. Jawapannya boleh. Tidak tunggu kita jadi orang soleh, orang alim pe, untuk kita berdoa dan meminta, mengharap kepada Allah. Jadi mungkin asbab itu Allah izinkan sembuh, keimanan kita makin kuat, kita mula hijrah. Jadi tuan-puan sekalian, ada orang dia tak nak berubat, dia tak nak ubat diri sendiri, dia tak nak ubat ada isteri dia, dia kata, Ustazah saya ni bukan elok sangat kan, takut saya baca jadi lain pula. Saya tu yang saya bawa isteri saya berubat sana sini. Saya kata tak encik, Allah sedang uji encik, Allah nak encik kembali kepada Allah. Jadi encik sendiri kena usaha untuk merawat isteri. Dan semua ini dah ada dah. Nabi dah ajar dah. Nabi sendiri pernah disihir sekian-sekian. Okey. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita ubah
Min kulli syai'in yu'zika. Yu'zini min syarri kulli nafsin a'inin hasidin. Allah yashfini. Okey, alhamdulillah. Saya nak tulis dekat sebelah-sebelah je. Okey. Saya nak siapa yang nak ruqyah diri sendiri? Siapa yang nak ruqyah diri sendiri, tuan-puan sekalian, dia ubah bismillahi arqini. Arqi nafsi. Bukan arqini. Ya, tahu. Tak, yang ni arqini ke arqi nafsi? Bismillahi, kalau yang arqini, kalau kita nak ruqyah diri sendiri, tak ada orang nak bacakan untuk kita, nak ruqyah kita, memang terbaik kita ruqyah diri sendiri. Kita tahu kita tak sihat, kita tak kuat, kita lemah semangat, ada gangguan. Betul, anxiety tu adalah masalah dari sudut psikologi. Betul saya kata, tak salah pun. Memang betul, ada masalah-masalah lain dari sudut psikologi ke dari segi apa. Kan? Tetapi kita tak boleh menolak ia juga datang dalam bentuk gangguan jin syaitan yang selalu membisik, yang telah menguasai, kan, sampai diikuti sangat kebimbangan, sampai tak mampu nak mengawal diri, kan. Jadi subhanallah, masa tu kita boleh ruqyah diri sendiri dengan kita baca bismillahi arqini, dengan nama Allah. Maksud dia apa? Kejap, min kulli syai'in yu'zika, jadi yu'zini, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfini. Itu yang seronok tu tuan-puan sekalian, bila kita belajar, kita tahu. Kita dapat ilmu baru, ilmu yang sangat bermanfaat. Kita tahu, kita akan manfaatkannya, baca hari-hari pun boleh. Saya rasa saya tak ada sakit apa-apa, tapi saja je nak baca. Kan, sebab mohon perlindungan daripada ni sebelum berjadi. Saya kata boleh, tak ada masalah. Setiap kali lepas solat nak tambah satu lagi doa, iaitu Ruqyah Jibril, boleh. Allahumma yashfini. Nampak kan? Maksudnya kalau kita nak ruqyah orang lain, yang ni sebab maksud dia arkika, saya meruqyahmu. Kan? Allahumma yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Min kulli syai'in yu'zika, daripada segala sesuatu yang mengganggumu. Tapi bila kita tukar ni, dia jadi saya. Jadi doa ni berubah maksud dia dengan nama Allah. Aku meruqyahku. Aku merawat diriku. Macam tu lah, aku merawat diriku. Min kulli syai'in yu'zini, daripada segala sesuatu yang menyakitiku. Dia jadi menyakitiku. Nampak tak? Dia jadi kuku tu apa sekalian. Min syarri kulli nafsin, daripada segala kejahatan jiwa, hati ataupun pandangan mata yang dengki, yang benci, yang marah. Allah yashfini, Allah yang menyembuhkanku. Bismillahi, ada lagi bawah ni. Sorry, kita buat. Yashfi ni maksudnya yang menyembuhkanku. Allah lah yang menyembuhkanku. Lepas tu, yang ni kita tambah Bismillahi, ada lagi satu lagi. Bismillahi Bismillahi arkini. Maksudnya, dengan nama Allah, aku meruqyahku. Meruqyah ataupun merawatku. Meruqyahku. Macam tu. Aku meruqyahku. Ya. Masya Allah. 4,000 cukup-cukup. Okey, tuan-puan sekalian, moga bermanfaat ya. Ada orang terpaksa keluar sebab anak dah PTBR, yang kerja saya faham. Okey, kita tengok, nanti boleh tengok balik. Aku meruqyahku. Nampak kan? Bila saya, ini bila kita ruqyah diri sendiri. Kita tukar Bismillahi arkini, min kulli syai'in yu'zini,
min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allah yashfini, Allah yang menyembuhkanku. Bismillahi arkini, dengan nama Allah aku meruqyahku. Ini adalah ruqyah malaikat Jibril alaihissalam daripada hadis sahih riwayat Muslim, tuan-tuan sekalian. Ketika Nabi disihir, malaikat Jibril datang merawat Nabi dengan ruqyah ini, dan kita boleh beramal dengan ruqyah ini. Bila nak rawat orang lain, baca yang ni. Dengan nama Allah aku meruqyahmu, arkika, yuzika, yashfika, arkika. Ini domain lah dari sudut bahasa Arab. Okey, bagi lelaki tetapi juga umum. Maksudnya kalau kita tak ubah pun kepada arkiki, kepada perempuan pun tak apa. Sebab apa? Bila sebut kamu tu, dia akan umum. Tapi kalau sebut ki, dia khusus untuk perempuan. Sebab itu dalam Al-Quran, dia menggunakan domain yang umum. Bila doa ke apa? Doa yang umum. Kalaulah ada depan perempuan lelaki, macam mana tu kan? Ataupun bila perempuan khusus, tak apa. Walaupun kepada perempuan boleh juga guna ka. Ka tu ia boleh kepada kamu. Kamu perempuan atau lelaki. Tapi kalau mengguna ki, arkiki, dia memang khusus untuk perempuan. Bila domain ni dalam doa ke apa ke guna lelaki, dia jadi umum. Tapi guna perempuan, dia jadi khusus pada perempuan. Tapi kalau nak ubah pun, kalau pesakit perempuan nak ubah, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyahmu min kulli syai'in yuziki, daripada segala sesuatu yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfiki. Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Jadi tuan-puan sekalian, takut pening lah. Dua ni pun cukup. Jadi saya kira sekadar itu perkongsian pada hari ini. InsyaAllah esok pagi Jumaat bersama dengan saya slot tarbiyah IKIM. Dalam tempoh 2 bulan ni, saya terikat dengan slot tarbiyah IKIM jam 10.10 minit. Jadi hari Jumaat kita tak ada kuliah Riyadhus Shalihin waktu pagi tu. Waktu pagi macam pagi ni. Jadi kita ganti selama 2 bulan. Lepas tu kita akan kembali semula ada kuliah pagi Jumaat. Saya maklum ni takut ada orang yang terlepas pandang pengumuman kita di FB. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah dengan izin Allah kita sambung Al-Mu'awwizatain, kehebatan 2 surah. Qul huwallah dan Qul a'udzu bil falaq. Nabi sebut Al-Mu'awwizatain, iaitu 2 surah perlindungan dan doa yang khusus untuk penyakit ain, dan kita akan berkongsi sikit macam mana nak merawat ruqyah dan sebagainya. Itu kita sambung tuan-tuan sekalian pada hari Isnin minggu depan, insya-Allah. Okey, pada pukul 10 pagi ni, lebih kurang sejam setengah 10 pagi ni, bersama dengan saya, dengan pihak penganjur PPZ, Pusat Pengutan Zakat Mawib, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tajuk dia hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah. Tajuk yang sangat menarik. InsyaAllah bersama dengan saya, hutang dengan Allah, jam 10 pagi ni. Dan ia bersiaran langsung dengan TV Hijrah. Siaran langsung? Saya tak pasti. Rakaman ke? Live. Dengan TV Al-Hijrah. Okey. FB Live, TV Hijrah. FB Live, TV Al-Hijrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah dan silap. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ni dia orang dah snap tadi